Selamat malam, salam sejahtera. Berita paling gempar malam ini. Apabila disahkan, memang hanya 4 orang duta yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agung hari ini di Istana Negara. Ini bukan sekadar cerita kosong lagi. Kalau semalam hanya ada kabar angin dan sumber yang boleh dipercayai telah membocorkan bahwa hanya 4 orang duta besar Malaysia yang akan dilantik menjadi duta Malaysia ke negara-negara luar. Antaranya adalah di Korea Selatan, Jepun, Iran, dan satu lagi negara. Yang paling menggemparkan semalam adalah apabila dikatakan Tajuddin Abdul Rahman yang dikatakan akan menjadi duta besar Malaysia di Indonesia akhirnya benar-benar tidak dilantik hari ini. Tidak diketahui kenapa tidak dilantik, tetapi berita terkini yang kita terima daripada portal berita yang paling menggemparkan adalah Tajuddin juga tidak hadir di dalam pengurniaan watika pelantikan duta tersebut. Hal ini menyebabkan jawaban kepada persoalan semalam memang menjadi kenyataan. Tajuddin yang mengharap-harap selama ini menjadi duta besar Malaysia ke Indonesia tidak hadir dalam pengurniaan watika pelantikan duta besar Malaysia ke Indonesia. Dan yang lebih menggemparkan, tidak ada senarai nama pun yang diberikan. Hanya 4 orang yang dapat watika pelantikan. Sekarang ini yang menjadi persoalan adalah persoalan besar bagaimana apa kedudukan sebenar Tajuddin. Siapa sebenarnya yang akan menjawat jawatan tersebut. Tapi ada satu konspirasi, ada satu teori. Ini paling lucu. Tapi mungkin juga boleh jadi kebenaran. Ingat, di Malaysia ini politiknya amat dinamik. Jangan kau sangka yang buruk itu tetap buruk, tapi akhirnya sebenarnya akan menjadi benar. Ada tular, ada juga rakan di dalam penonton channel ini memberikan komen yang agak mengejutkan saya dan boleh diterima akal. Beliau mengatakan Tajuddin tidak dilantik sebagai duta besar Malaysia ke Indonesia kerana besar kemungkinan beliau akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Haha, hebat kan? Ini ide yang boleh diterima. Kerana baru-baru ini tular sekali, amat panas tentang lantikan timbalan Perdana Menteri Malaysia yang telah dipersetujui ada perjanjiannya antara Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin mewakili Bersatu. Tidak pasti siapa yang akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Namun ada satu cadangan yang telah dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin ataupun penganalisis politik, yaitu supaya dapat meredakan keadaan, meredakan situasi panas antara parti UMNO dan Bersatu. Paling mudah adalah lantik 2 orang timbalan Perdana Menteri. Jadi mungkin saya masih boleh terima cadangan itu. Cadangan penonton ataupun penganalisis politik mengatakan bahwa mungkin Tajuddin Abdul Rahman tidak jadi dilantik sebagai duta besar Malaysia ke Indonesia kerana mungkin dia sedang dalam pembikinan untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Sebab anda pun tahu, Tajuddin adalah orang paling kuat menyokong Ismail Sabri Yaakob. Dia tulang belakang, dia tukang jawab, dia tukang jawab dan tukang memberikan kekuatan, semangat, motivasi kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Jadi aku pikir tidak salah juga netizen penonton dalam channel aku mengatakan Tajuddin Abdul Rahman mungkin tidak dilantik sebagai duta besar ke Indonesia kerana mungkin dia akan menjadi timbalan Perdana Menteri daripada UMNO.
Manakala Parti Bersatu juga boleh mencalonkan seorang lagi timbalan Perdana Menteri sebab tidak ada halangan untuk mendapat 2 timbalan Perdana Menteri. Hanya Perdana Menteri yang hanya seorang, tetapi timbalan Perdana Menteri boleh 2 orang. Walaupun ada pemimpin parti politik di UMNO mengatakan Bersatu sudah ada 2 orang kanan dalam kabinet. Kenapa mahu? Apa hal nak minta lagi timbalan Perdana Menteri? Kata pemimpin UMNO itu. Aku pun terpikir juga lah, memang ada kebenaran apa yang dikatakan oleh pemimpin UMNO itu, yaitu sudah ada 2 orang kanan daripada Parti Bersatu, kenapa nak mahu lagi timbalan Perdana Menteri? Jawabannya mudah. Kalau timbalan Perdana Menteri itu dimiliki oleh Bersatu, bermakna kuasanya itu lebih besar dalam penentu keputusan. Lebih-lebih lagi dalam tuntutan PRU15 nanti. Tapi kalau benar 2 orang timbalan Perdana Menteri akan dilantik, dan kalau benar telahan ataupun jangkaan netizen yang mengatakan Tajudin akan menjadi timbalan Perdana Menteri karena tidak dilantik menjadi duta besar, siapakah calon Bersatu pula? Aku menjangkakan dalam calon Bersatu ada beberapa orang yang layak dan mungkin akan dilantik. Pertama, Hamzah Zainuddin. Aku pikir Hamzah Zainuddin boleh dilantik. Atau Taqiyuddin Hasan. Kerana beliau merupakan orang paling kuat juga Muhyiddin. Selain daripada itu, aku juga memikirkan mengikut hierarki dalam Bersatu, timbalan Presiden Bersatu yaitu Faisal Azumu juga boleh menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan yang paling penting Azmin Ali. Azmin Ali juga sebenarnya mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh, peluang untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Kerana ada isu-isu konflik tertentu yang menghantui timbalan Presiden Bersatu. Yaitu rekodnya dijatuhkan melalui undi tidak percaya dalam DUN Perak dahulu. Dengan jatuhnya dia, ini boleh jadi satu perkara yang mungkin jadi kelebihan kepada Azmin Ali, Taqiyuddin ataupun Hamzah Zainuddin. Jadi mungkin, tapi ya dari segi moralnya, yang teruk dari segi moral politiknya adalah Azmin Ali kerana beliau telah mengkhianati PKR, telah terlibat penuh secara langsung dalam langkah Sheraton. Pasti itu akan menimbulkan polemik yang sangat besar dan mungkin akan mempengaruhi keputusan PRU15 akan datang. Jadi apa pendapat kamu? Adakah Tajudin mendapat malu besar ataupun bakal mendapat laba besar? Sila tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.